Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam beristirahat, salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka termasuk masalah saya. So, mohon maaf tadi saya buat live testing, menggunakan untuk apps baru saya lepas kita kena test dengan dengan YouTube dan Facebook serentak. Tapi saya ada masalah dengan YouTube tadi. YouTube dia tak boleh nak connect, jadi saya kena update saya punya laptop. Saya kena buat sekali lagi. Malam esok mungkin baru kita boleh bersiaran dengan menggunakan laptop baru saya. So tak boleh nak bersiaran dahulu. Tapi dah lapar, so saya kena pergi makan lah, insyaAllah. Salam informasi, terima kasih kepada rakan-rakan yang masih bersama kita. Saya kata kalau boleh minta rakan-rakan semua untuk live, maksudnya bukan live, untuk share dulu live saya ni. Saya rasa macam nak berborak dengan seseorang ni saya live ni, tapi siapa yang nak berborak dengan saya, mungkin saya boleh jemput dia, invite dia dalam saya punya video. Saya mungkin nak invite saudara Zain Azman, boleh tak? Alright, tak ada, tak apa. Informasi Sulaiman Suratman, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa perkara pada malam ini. Suara okey ke? Suara dengar? Suara okey ke? Clear? Salam reformasi Albert Lim, Lisan Ye Eric, terima kasih. Sian Bun Siah, my old friend daripada Kuching, Sarawak, daripada Kota Semarahan. Salam dari Sabah, main game mens. Terima kasih Agustin Santoy. Muhammad Fuzi Osman dari Ceras, terima kasih. Lawan tetap lawan Rozalan Ismail Tijuh. Nak order baju dan emas boleh masuk Singapura? Boleh. Kena pergi online siapa nak order daripada Singapura boleh, binanegara.org. Cuma daripada segi transfer tu, yang tu saya rasa nanti kena tengok sama ada saya boleh buat PayPal ataupun yang lain lah, cara yang lain, method payment yang lain. Saya kena explore sebab saya pun tak berapa familiar sangat dengan payment method luar negara sebenarnya menggunakan online. Selamat malam Kak Ida, Azizi daripada luar, Kak Saridah clear. Terima kasih Kak Ida. Sound okey Papi. Terima kasih yang bagi feedback. Pada malam ini kita akan bercakap mengenai beberapa isu. Malam ini antara isu yang kita nak bincangkan, number one, berkenaan dengan laporan polis yang saya buat tadi. Itu yang pertama. Kemudian bantuan khas Sayangku Sarawak BKSS yang banyak dipertikaikan oleh rakyat Sarawak sekarang ini, sebab mereka tak menerima lagi bantuan tersebut. Kemudian kita akan bercakap tentang ialah parti PAS sekarang ni ada yang dah mula meminta-minta, bukan sekarang ni pun, daripada dulu lagi, meminta-minta dana, meminta-minta upfront. Macam UMNO dah perangai dah. Sejak berkawan dengan UMNO ni, perangai pun macam UMNO dah. Okey. Kemudian yang last sekali saya akan bercakap tentang bersatu apabila ramai ahli mereka daripada Kuala Langat, saya tengok daripada Langkawi, daripada beberapa cawangan yang lain telah keluar parti, dan adakah itu akan meruntuhkan parti bersatu, bersatu atau tidak. Itu yang akan memberi memberi satu impact atau tidak kepada Muhyiddin Yassin, dan adakah Muhyiddin Yassin akan keluar daripada parti. Ada yang kata sound is not too clear. Is it true sound, ataupun you kena kuatkan sikit volume you? Sebab kadang-kadang ada saya buat sound tak clear. Dia kata sound tak clear, tapi orang lain kata clear. Mungkin sebab dia punya kamera, background too noisy. Loud and clear from the start, background too noisy sebab ada air kat belakang ni. Okay, kalau saya nak pindah-pindah, saya mungkin kena pindah ke tempat baru. Saya pindah dulu. Okay, kat sini okey tak? Kat sini okey tak? Loud and clear. Terima kasih pada bersama saya. Sound dan salam okey. Neh. Saya pindah tempat sikit sebab tadi background tadi dia dia air kan, air mengalir itu yang kadang-kadang jadi
bunyi bising, background bising. Itu yang menjadi masalah kat sini ni. Tempat pun insyaAllah. Salam teruskan perjuangan Kak Madam Chiu. Terima kasih Madam Chiu. Aus Eng, terima kasih. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Zulaika, Town Clear, terima kasih. So kita akan bercakap tentang background voices squad. Okey. Tapi yang penting suara saya boleh dengar lah. Itu yang penting. Oh, tangan saya nampaknya macam mengelupas. Saya rasa mengelupas ni sebab apa? Oh bukan. Ingatkan sebab kena sunburn tadi. Rupanya mungkin kena makanan kat situ. Air mana ni? Bos. Order. Ni. Order. Okay, sorry. Allah. Macam-macam ha. Terima kasih Pu Yong Chai. Putrajaya okey Azizul. Terima kasih. Nanti saya nak live dekat Putrajaya lah pula. Okay, boleh tolong clear? Ini saya punya. Ini saya punya. Bagi TO suam kosong. Tanah gula Okay, thank you. Ini pun bukan saya punya ni. Okay, thank you bos. Alright. Okay. Mana tu nak join? Oh dia okey, tak ganggu. Okey. So kita bermula dengan apa yang berlaku pada siang tadi bila saya buat live di depan Balai Polis Bandar Baru Bangi. Waalaikumsalam Fini. Terima kasih Hamka Syuib. Terima kasih. Okey. Saya buat live di Bandar Baru Bangi berkenaan dengan laporan polis yang dibuat terhadap saya. Dan saya membuat satu laporan polis dan juga saya memberi keterangan kepada pihak polis. Terima kasih kepada inspektor yang daripada commercial crime yang datang tadi, datang daripada Sarawak. Sanggup datang, bukan dia datang daripada Sarawak sebenarnya. Dia stuck dekat sini. Jadi kebetulan dia kena jalankan tugas, so kita kena datang dekat sini interview lah. So dia kata, dia dah ambil kenyataan saya tadi dan kita tunggu sajalah keputusan apa yang berlaku. Okey. Secara asasnya bagi saya ulang balik apa yang berlaku pada siang tadi. Bila saya bagi keterangan, saya kata dan saya lepas tu saya buat police report. Saya buat police report. Number one, saya kata saya tidak ada memberi sebarang kebenaran untuk menyiarkan poster tersebut. Berkemungkinan ada orang menyiarkannya. Nombor dua, poster Bina Negara ataupun fundraising Bina Negara ini tidak ada kaitan dengan Parti Keadilan Rakyat. Walaupun saya menyebut Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Negeri Sembilan, saya sendiri Haji Jaafar Suyut, walaupun kita semua adalah daripada Parti Keadilan Rakyat, tetapi dia bukanlah satu fundraising anjuran Parti Keadilan Rakyat. Kerana apa? Kerana ini adalah anjuran sukarelawan Bina Negara atas tujuan bagi kita untuk membina negara. Antaranya adalah kita nak gunakan duit itu antara lain adalah untuk macam mana kalau Invoke buat dulu, saya tak buatlah macam Invoke, tapi macam Invoke buat dulu, kalau kita perlukan pacar, tempat itu kekurangan pacar, dia kekurangan dana, kita boleh bantu dia untuk nak membayar pacar-pacar tersebut. Kalau dia kekurangan sumber daripada segi bendera umpamanya, kita boleh bantu dia dengan memanggil bendera. So itu cara dan metod kita untuk nak membantu parti, bukan setakat Parti Keadilan, Parti DAP, Parti Amanah kan. Kalau sekiranya perlu bantuan orang-orang kita, kawan-kawan kita, setakat yang kita boleh mampu bagi. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita bagi bantuan kepada parti tersebut sampai ke bantuan itu. Cukup ke bantuan itu. So kita tak tahu. Jadi saya bagi buat fundraising dinner, saya buat donation online. Tujuan dia adalah untuk saya nak memastikan bahawa wang yang saudara-saudara sampaikan itu, bantuan yang saudara-saudari sampaikan itu sampai kepada terus kepada direct kepada calon yang betul-betul kita nak bantu untuk memenangi pilihan raya. Kita nak calon yang terpilih tu pun calon yang bukannya yang boleh khianat, kita kata. Kalau kita tengok dalam Parti Keadilan Rakyat dahulu pun, pada zaman Invoke, daripada 40 lebih calon Invoke yang menang 42, hanya seorang saja yang lompat, iaitu Santara. Yang lain semua tak lompat, masih setia dengan parti. So calon-calon Invoke, yalah kadang kita tak boleh nak semua kata semua tu bagus kan. On the surface of it macam bagus, tapi bila kita buat betul-betul dia tak bagus. So tapi bila kita nilai dengan betul, nilai dengan cara yang betul, jadi calon-calon yang kita pilih nanti, insya-Allah, kalau sekiranya mereka bukanlah yang terbaik daripada segi cara kerja, tetapi mereka boleh setia dengan perjuangan dan apa yang kita ada. Jadi saya buat laporan polis tadi, saya kata antaranya nombor tiga adalah saya kata bahawa dalam daripada segi poster itu sendiri masih lagi dalam bentuk draft. Dia bukan untuk disebarkan. Buktinya, saya tak sebarkan pun dalam saya punya Facebook. Kalau saya dah sebarkan poster itu, mesti dah ada dalam Facebook saya, betul tak?
poster itu mesti dah ada dalam Facebook, baru saya boleh sebarkan. Dia menunjukkan bahawa poster itu belum disebarkan dan peringkat draft. Dan ada pula logo Parti Keadilan kat situ. Jadi saya pun pelik macam mana ada logo Parti Keadilan sedangkan dianjurkan oleh sukarelawan bina negara. Jadi itu yang menjadi persoalan dan saya buat laporan polis atas tujuan untuk menyatakan kalau ada tersebarnya benda itu lagi, dia tidak ada kena-mengena dengan saya dan dia bukannya dibuatkan oleh saya. Betul, maklumat di atas nombor telefon, nombor akaun sukarelawan bina negara itu betul. Tetapi mengatakan bahawa itu kena kebenaran MPN Sarawak, kena kebenaran daripada Larry Seng ataupun MPN Keadilan Negeri Sarawak adalah satu yang absurd. Saya kata, kenapa absurd? Sebab ini bukan inisiatif MPN, bukan inisiatif Parti Keadilan. Kenapa saya kena minta kebenaran daripada mereka? Jadi kalau dia bukan, memang saya orang Parti Keadilan, tapi saya bukannya terikat dengan parti. Kan? Kecuali kalau saya guna logo parti, kecuali kalau saya guna nama parti. Betul, saya akan terikat dengan terma-terma dan protokol parti. Tetapi saya tidak terikat dan dalam laporan polis itu mengatakan saya tidak mengikut protokol. Saya nak kata protokol apa yang saya tak ikut? Sebab benda itu tak dikeluarkan lagi. Saya nak bagi surat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim esok hari. Menjemput beliau di dalam dinner tersebut. Benda itu tak keluar tapi engkau yang pergi viralkan. Apalah salah engkau WhatsApp aku tanya, call, minta penjelasan. Sebaliknya engkau pergi buat laporan polis. Nama pun saya dah tahu dah siapa yang buat laporan polis ni. Salah seorang MPN Kartel. Mungkin beliau ditugaskan sajalah membuat laporan polis, tapi sebenarnya mungkin dalam jiwa raga saya bersangka baiklah. Dia sendiri tak adalah nak rasa nak buat laporan polis tu, orang lain nak buat laporan polis. Okey, kita bersangka baik je lah dalam keadaan tersebut, dalam situasi tersebut. Tak apa, kita bagilah reasonable doubt dekat situ. Kita kata bahawa mungkin dia ni terperangkap juga dalam permainan pengurusi MPN yang nak menjatuhkan saya. Kadang-kadang saya pelik jugalah dia orang ni. Apa yang dia takut sangat dengan Iswardi ni sebenarnya? Apa yang dia takut sangat dengan Iswardi dan juga tim Adil 13 ni? Saya punya tim nama dia Adil 13, movement saya, dan juga saya punya pemuda saya namakan Neo Reformist. Boleh tengok page dia orang, Neo Reformist. Adil 13 tu tak adalah, tapi Neo Reformist adalah saya punya movement anak-anak muda di mana kami mengumpulkan anak-anak muda daripada pelbagai platform parti, daripada DAP, daripada Amanah, daripada Parti Keadilan, walaupun dia initiatifkan oleh Parti Keadilan, dan juga mereka yang berminat untuk menyertai political activism tetapi tidak berminat menyertai parti. Ada juga di antara mereka yang nak join Neo Reformist ni, dia tak berminat parti, mungkin dia nak tengok dulu yang mana sesuai. Tak apa, join kami, tengok dulu, minat tak minat, suka tak suka. Neo Reformist, boleh tengok page Neo Reformist, WhatsApp dia punya ataupun message dia punya admin, tanya macam mana nak menyertai, tapi hanya untuk orang Sarawak. Ada orang Melaka tanya, orang Johor tanya macam mana kalau kami nak buka Neo Reformist di tempat kami. Yang tu saya tak adalah kata putus, kata boleh atau tidak, tapi kalau nak bolehlah message inbox saya, kita bincanglah. Tapi tujuan Neo Reformist ni adalah macam Otai Reformist lah. Otai Reformist ni dia menggabungkan mereka-mereka daripada pelbagai platform parti, DAP, Amanah, Parti Keadilan, kemudian mereka-mereka yang tidak berada di dalam platform parti tetapi berminat untuk menyertai dan juga turut sama dalam gerakan massa mass movement kita ni. Jadi itu tujuan kita buat gerakan sebegini. Kadang-kadang dia bukan apa pegawai kerajaan, mungkin mereka ni kaum keluarga mereka orang kuat UMNO, mereka tak orang kata apa, tak berani nak menyertai Parti Keadilan atau Parti DAP atau Parti Amanah, whichever parti yang dia orang nak sertai, mungkin dia orang takut. Tapi dia orang berminat. Jadi mereka boleh menyertai gerakan macam ini, di mana gerakan movement ini adalah movement yang kita tak daftarkan secara rasmi, tetapi dan akan didaftarkan secara rasmi nantilah. Tapi kita nak gerakkan mereka supaya ada satu platform untuk mereka membantu orang dan sebagainya. Itu yang kita nak tonjolkan dalam situasi dan yang ada sekarang ini. Okey. Jadi itu mengenai Neo Reformist. Okey. Jadi berkenaan dengan report polis tadi, alhamdulillah kita dah buat apa yang patut. Lawyer saya pun ramai juga yang menawarkan khidmat guaman. Dia kata kalau boleh nak lawyer perlu ke tidak. Saya kata tak apa. Alhamdulillah lawyer saya ada. Saudara Syarul Azwat tadi, saya punya peguam saya, dan sudah pun menemani saya di balai polis tadi. Okey, habis cerita laporan polis dan juga cerita berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, minta maaf saya kata bantuan saya nak bagi tahu kerajaan negeri Sarawak ni. Saya move on to the next topic. Bantuan khas Sayangku Sarawak, dia janji ni RM250 setiap bulan selama 6 bulan kepada rakyat Sarawak yang terpilih lah. Bantuan rakyat bantuan khas Sayangku Sarawak 6 bulan, RM250 sebulan setiap bulan selama 6 bulan.
nampaknya duit itu nampak lagi tidak masuk ke dalam akaun-akaun rakyat Sarawak. Ramai lagi masih lagi mengeluh dan juga masih lagi menuntut janji-janji yang tidak dapat ditunaikan oleh kerajaan negeri Sarawak. Kalau tak mampu nak berjanji, maka bagaimana you kata you ada 31 bilion dan sebagainya. Dan saya dengar rumor setelah betul atau tidak, bahawa duit bantuan khas ni diambil oleh kerajaan Sarawak daripada satu GLC kerana kerajaan negeri Sarawak tidak mampu untuk nak membayar wang tersebut. Okey, yang ni saya dengar dakwaan. Saya nak kerajaan negeri Sarawak, kalau dia betul prihatin kepada rakyat Sarawak ini, tolong jawab adakah isu ni benar atau tidak. Daripada mana mereka mendapat dana RM250 setiap bulan selama 6 bulan kepada seluruh rakyat Sarawak itu? Daripada mana mereka mendapat dana tersebut? Itu persoalan yang kita nak tanyakan. Adakah itu duit daripada GDP kita, daripada pendapatan daripada cukai, ataupun duit itu daripada reserve kita, ataupun duit itu diperah daripada mana-mana GLC, state owned companies. Kerajaan Sarawak kena explainkan kepada kita, kerana ada di antara rakyat Sarawak yang tidak mendapat bantuan. Saya tahu yang ada yang balas saya punya inbox tadi, bukan inbox, dia balas saya punya komen di dalam Facebook tadi, bahawa dia bulan 7 pun tak dapat, bulan 6 pun tak dapat, bulan 7 pun tak dapat. Dia kata tak tahulah bulan 8 macam mana. Dan saya tahu dia ni memang orang yang sangat susah, orang yang susah dan memerlukan bantuan. Saya tahu, sebab saya tahulah kita going on the ground, kita tahu siapa orang susah dan sebagainya. Tapi mereka tidak dapat sebagaimana dia janjikan. Dia macam ni, kalau tak boleh nak tunaikan, jangan berjanji. Itu je. Kalau tak boleh nak tunaikan, jangan berjanji. Jadi kalau tak, dia akan memberi harapan palsu kepada rakyat dan menimbulkan kemarahan kepada rakyat Sarawak. Itu je persoalan yang kita kena fikirkan bersama sekarang ini. Okey, balik kepada cerita yang seterusnya, PAS. Aduh, yai. PAS sekarang ini macam saya kata dahulu, PAS bak kata orang Kelantan, demolo ni tak suruh pemula. Minta maaf lah kalau bahasa Kelantan saya tu sangat bunyinya kan. Tapi mereka yang ada sekarang ini adalah tidak seperti mana PAS yang ada pada zaman Tok Guru Ning Aziz dahulu. Minta maaf saya kata bahawa PAS yang ada di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Hadi Awang bukanlah sama dengan PAS sebagaimana di bawah pimpinan Tuan Guru Ning Aziz. Kita boleh nampak daripada segi roh dia, daripada segi perjuangan dia, daripada segi bagaimana dia melakukan dakwah dan sebagainya, cara percakapan mereka, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka melakukan di antara hubungan kita tak nampak PAS yang ada sekarang ini adalah satu PAS yang boleh memberi imej yang baik kepada Islam. Minta maaf saya kata kepada kawan-kawan yang bukan Islam, PAS tidak mewakili agama Islam. Nak tengok Islam, nak belajar Islam, nak masuk Islam, nak mengetahui tentang Islam, nak tahu tentang Islam, jangan tengok PAS. Sebab itu saya tak pernah setuju parti itu nama dia Parti Islam. Kenapa Parti Islam? Kalau seolah-olah Parti Islam, Islam ni ada satu. Kalau dia Parti Islam, habis parti lain jadi apa? Kafir. Dia tak ada Islam, dia tak ada. Parti berlandaskan Islam boleh, parti mengikut panduan Islam boleh, tapi nak kata parti itu parti Islam tak boleh. Kerana apa? Islam itu bukan milik eksklusif kepada orang yang join parti. Hanya kerana saya tak join PAS, adakah saya tak Islam? Adakah kerana majoriti rakyat Malaysia tak join PAS, adakah mereka tidak Islam? Sama juga dengan Malay United Nation Organisation. Malay United National Organisation, UMNO. Adakah kerana tak menyertai UMNO saya ni tak Melayu? Kena join UMNO barulah disahkan Melayu. Dan yang ramai yang join UMNO, ramai bukan Melayu pun. Ramai pun bukan Melayu, keturunan Melayu tu. Kalau kita cari salo-galo Melayu tu sendiri, kalau kita tengok Melayu tu apa sebenarnya? Melayu tu yang betul-betul Melayu dekat Kepulauan Riau tu, itu yang Melayunya. Kalau kita tengok daripada segi salo-galo, dan kalau tersilap saya, di Indonesia Melayu ni hanyalah 12% bangsa di Indonesia. Lepas tu bila sampai ke Malaysia, yang Jawa jadi Melayu, yang Mamak jadi Melayu, yang Cina masuk Islam jadi Melayu, India masuk Islam jadi Melayu. So semua dah jadi Melayu. Betul, ikut perlembagaan, siapa yang bercakap bahasa Melayu, budayanya budaya Melayu, agamanya agama Islam, dia boleh dianggap sebagai Melayu. Saya tidak menafikan perkara tersebut daripada sudut perlembagaan, tetapi itu daripada sudut teknikal perlembagaan. Daripada sudut kita sebagai rakyat Malaysia, jangan kita gunakan alasan Melayu dan Islam itu untuk menindas kaum lain, untuk kita menindas orang lain, bangsa lain dan agama lain. Itu bukan justifikasi dan cara dia. Hak kita adalah hak kita, hak mereka adalah hak mereka. Kita kena faham, setiap rakyat Malaysia ni, kita ada hak masing-masing yang kita kena bagi due course.
Orang negeri Kelantan, orang Sarawak, orang Sabah, orang KL, orang Selangor, dia ada hak mereka masing-masing mengikut negeri. Tapi tidak bermakna orang Kelantan boleh menindas orang Terengganu, orang Terengganu boleh menindas orang Sarawak boleh menindas orang Semenanjung. Kita tak boleh kata macam tu. Hak itu hanya kadar pada hak dia. Hanya sekadar pada hak yang ada. Selepas itu, selain daripada itu, maka kita kena tengok kepada general rights, hak yang umum. Hak sebagai rakyat Malaysia, hak sebagai warga negara, hak sebagai manusia, hak sebagai individu, hak sebagai untuk kebebasan bersuara, hak kebebasan beragama, hak kebebasan untuk dia nak bercakap tentang apa yang dia cakapkan selagi mana ia tidak melanggar terma-terma dan juga norma-norma serta akta-akta yang ada di Malaysia. Selain daripada itu, mereka boleh melakukan sebagaimana yang hendak dilakukan. Dia nak makan apa ke, dia nak sembah apa ke, itu terpulang kepada dia. Dan kita tidak ada hak untuk menghukum manusia di atas apa sembahan-sembahan mereka. Itu terpulang kepada individu. Dan agama Islam mengajarkan bahawa hak untuk mereka nak beragama adalah hak beragama. Dan dalam Al-Quran sendiri kata jangan kita hina sembahan mereka. Kita tak boleh nak hina sembahan orang bukan Islam hanya kerana mereka tidak menganut agama Islam. Siapa yang baca Al-Quran konon-konon nak berdakwah tak habis lagi baca benda ni, maka saya boleh katakan you tak habis lagi nak baca Quran. Baca habis Quran dulu. Bahawa you tak ada hak sebenarnya untuk menghina sembahan-sembahan agama-agama lain. Itu adalah hak mereka. Dan kita sebagai orang hormati. Saya pernah dulu masa dalam program umpamanya, kalau kita tengok tiba-tiba dia masuk waktu solat. Ini program bukan orang Islam. Masuk waktu solat. Okey, kita berhenti dulu untuk memberi laluan kepada peserta-peserta Muslim menunaikan solat mereka. Itu satu, walaupun program bukan orang Islam yang anjurkan. Jadi kita nampak bahawa orang kata kepekaan mereka dalam perkara-perkara sebegini. Dan kadang-kadang kita jangan salahkan orang bukan Islam kalau mereka tak faham tentang budaya, tentang agama kita. Jangan kata orang bukan Islam, orang Islam sendiri tak faham tentang agama mereka. Jadi macam mana kita nak expect orang bukan Islam faham tentang agama kita? Sebagaimana kita pun tak faham tentang agama Kristian, tak faham tentang agama Buddha, tak faham tentang agama Hindu, dan juga agama-agama yang lain. Kalau kita faham benda itu, dan kalau kita tahu, kita faham, kita berinteraksi dengan mereka dan kita tahu, oh ini do and don'ts. Dan kita pun boleh ceritakan kepada mereka, these are the do and don'ts dalam agama kami yang boleh dan tak boleh. Benda-benda macam tu. Jadi tujuan saya nak cakap, saya always preach every night, bahawa kita at the end of the day, kita ni Malaysian first. We are Malaysian first. Tak lama lagi Hari Malaysia akan berlangsung. Saya akan buat live khas Hari Malaysia. Kita kata kita ni Malaysian first. Malaysian maksudnya apa? Pada tahun sebelum 1963 tidak wujud Malaysia. Bila masuk Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam Malaysia, kita terbentuknya satu coalition, maka di situlah bermulanya disebut sebagai negara yang dinamakan Malaysia. Jadi kata jangan ingat bahawa 1957 tu hari Malaysia merdeka, tak, itu tanah Melayu yang merdeka. Yang pembentukan Malaysia adalah 1963. Itu kita kena faham sejarah. Jadi nak tengok tentang MA 63 dan sebagainya, itu tak payahlah, nanti korang demam pula bila aku bahaskan tentang MA 63 kan. Okey, terima kasih kawan-kawan. Yang penting saya mohon kepada rakan-rakan, saya live setiap malam ini, saya spend masa saya untuk apa? Untuk kita nak bagi kepada rakan-rakan, kawan-kawan, jiran, tetangga maklumat yang mana orang lain mungkin tak dapat, mungkin tak dapat, tapi saya cuba dapatkan, saya baca, saya rungkaikan, saya rumuskan. Untuk apa? Untuk tuan-tuan dan puan-puan mudah fahami dan untuk kita memahami apa yang berlaku di dalam sekitar negara kita ini. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, tugas tuan-tuan dan puan-puan simple saja, ada share saya, live saya, share di Facebook, share di Twitter, share di Instagram, share di WhatsApp, di Telegram dan juga apa-apa media sosial platform, sharekan. Itu je yang saya nak daripada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat. Tak perlu susah pun, tak perlu keluar macam saya kena cari tempat yang sembunyi dan sebagainya, tempat yang agak selesa dan sebagainya. Tak perlu nak fikir apa sebelum saya nak start live ni, saya kena tengok, baca berita dahulu. Tak perlu. Your job sambil baring-baring tu boleh klik je share. Okey. So berbalik kepada cerita PAS tadi. Tu saya kata PAS yang ada sekarang adalah bukan PAS bagaimana yang kita kenali dahulu. Di mana PAS yang ada sekarang ini sudah terlalu jauh
jauh daripada perjuangan asal mereka kononnya untuk membela Islam tersebut. Bagi saya perjuangan PAS sekarang ini adalah perjuangan yang tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan diri mereka, untuk menyelamatkan poket mereka dan juga untuk menyelamatkan kononnya untuk parti, sebenarnya bukan untuk parti tetapi untuk kepentingan diri dan kepentingan poket dan juga wang ringgit mereka. Sebab itu sekarang ini PAS yang kita lihat dan kita tengok adalah PAS yang sangat jauh daripada apa yang kita kenali sebelum ini. Bayangkan hari ini ke semalam saya tak tahulah. Timbalan Menteri Wanita daripada PAS. Siapa nama dia tak? Kalau nak sebut nama sebenarnya. Merasmikan ATM. ATM dia rasmikan. Kononnya patuh syariah. Apa benda yang timbalan menteri tak ada benda lain ke nak buat yang lebih besar. Dan fikirkan polisi tentang kanak-kanak, perkahwinan di bawah umur. Fikirkan. Yang tu polisi kena fikirkan. Bukannya nak merasmikan ATM machine. Apa kena mengenai engkau Menteri Timbalan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan ATM machine? Kau bukan menteri ATM. Kau menteri rakyat. Memang betul ATM tu perlu. Buat je lah tak ATM kat situ. Tak apa masalahnya. Buat je lah. Tapi kenapa nak perlu rasmi-rasmi macam tu? Engkau punya kepentingan, engkau punya besarnya nilai engkau sebagai timbalan menteri itu adalah lebih daripada nak merasmikan mesin ATM, nak merasmikan longkang dan juga tandas. Tak perlu. Itu saya kata. Sebab itu tuan-tuan, dalam hal dan situasi yang ada sekarang ini, kita nak tuan-tuan dan puan-puan kena faham situasi dan keadaan yang kita ada. Iaitu apa? Iaitu PAS yang membawa parti dia, kononnya membawa Islam sekarang ini sudah terlalu jauh daripada landasan. Saya menyerulah kepada kawan-kawan saya yang dalam PAS ini, kalau anda rasa bahawa anda rasa macam anda dah terlalu terduduk dengan PAS yang ada sekarang, kalau anda tak nak keluar daripada PAS, bagi saya lepas ini pemilihan parti, jangan pilih Haji Hadi lagi jadi presiden hampa lah. Buanglah pimpinan-pimpinan yang ada di dalam PAS itu. Buanglah pimpinan-pimpinan yang ada, lawan mereka sebagaimana saya lawan mana-mana kartel yang ada di dalam Parti Keadilan Raya. Lawan, buat apa nak takut nak lawan? Dan saya tak keluar daripada Parti Keadilan. Tadi saya upkan borang DAP. Lepas tu saya upkan borang amanah. Ada orang kata, oh nak join DAP dah, kecewa dengan baru kena gertak kartel dah kecewa. Saya kata saya bukan kecewa. Apa tujuan saya upkan itu? Saya nak bagi tahu kepada mereka-mereka di dalam Malaysia ini bahawa kami adalah Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan adalah parti di mana kami, setia kawan kami amat kuat. Dan kami mahu supaya siapa yang rasa nak join DAP, join DAP. Siapa rasa nak join Amanah, join Amanah. Siapa nak rasa join Keadilan, join Keadilan. Nah, selama ni saya promote join Keadilan, join Keadilan. Macam tak fair lah pula kan. Apa kata? Siapa mungkin tak ada yang tak berminat join Keadilan, joinlah DAP. Siapa tak berminat join DAP, join Amanah. Itu tujuan dia. Kan? Supaya anda tahu, oh ini borang untuk join Amanah, ini borang join DAP. Kerana apa? Kerana kami saling mempromotkan parti kami di antara satu sama lain untuk menunjukkan bahawa kami setia kawan. Pimpinan mana yang menyokong Tun Mahathir itu pimpinan. Itu 2-3 kerat manusia di dalam DAP dan Amanah je. The rest, majoriti ahli Amanah, majoriti ahli DAP bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama dengan agenda reformasi, bersama dengan kita sanggup untuk menghadapi situasi dan keadaan penentangan dan juga pengkhianatan sekarang yang ada sekarang di dalam negara kita. Lepas tu saya kata tuan-tuan dan puan, bila saya upkan benda tu, jangan anda salah sangka pula, oh Iswardi dah merajuk nak join DAP. Tak. Tak semudah tu. Saya dah lawan kartel sejak 2014 bang. Jangan kita sangka bahawa nak lawan kartel ni kita semudah tu kita nak menyalah kalah. Tak ada maknanya kan. Tak ada maknanya kan. Kita dah lawan kartel lama dah. Cuma dulu saya lawan kartel ni tak seagresif sekarang. Sebab kita rasa masa tu boleh lagi lah nak kompromi. Boleh lagi lah kalau boleh nak berkawan dengan kartel-kartel ni. Kalau boleh nak mereka, yelah, jangan terlalu. Tapi bila dah berlaku pengkhianatan tu terlalu berat, saya rasa tiba masa saya putuskan hubungan saya dengan kartel-kartel kawan-kawan. Walaupun bukanlah putus hubungan silaturahim. Silaturahim tu ada kawan-kawan yang kartel yang masih dalam parti, yang masih dulu sekarang ni tak menghubungi saya, hubungilah. Bukan saya tak nak hubungi. Kadang-kadang kita risau juga, kau terasa hati dengan aku kan? Tak ada. Hubungan silaturahim, persahabatan tu masih ada. Cuma daripada segi politik kita tak payah bincang lah, tak payah sembang lah. Sebab tu aku dah buang kau daripada politik lah. Dan juga kartel-kartel yang ada dalam remaining ni tak lama lagi, insyaAllah sikit lagi engkau orang pun akan terciduk dan terkeluar daripada, bukan terkeluar daripada parti, tapi terkeluar daripada barisan-barisan kepimpinan yang penting. Dan kami tahu bahawa anda di dalam parti ini tak lama dah. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan semalam, dia kata bila dia buat live, dia kata move on. Saya kata betul, move on. Saya setuju dengan move on Datuk Seri. Dan saya pun tahu sebenarnya Datuk Seri pun bukan play safe, tapi Datuk Seri ni dia seorang yang berjiwa besar. Kalau boleh dia nak satukan ahli-ahli dia, betul.
Tapi Datuk Seri minta maaf, with all due respect, saya kata Datuk Seri teruskan dengan agenda untuk menyatukan, saya akan meneruskan dengan agenda untuk membersihkan. Saya pernah jadi cleaner, tukang cuci tandas, tukang cuci pejabat 7 tahun Tuan Datuk Seri. 7 tahun saya jadi tukang cuci tandas dan juga tukang cuci pejabat dan universiti. Masa saya belajar dulu, dalam saya belajar dekat universiti, saya ambil kerja part time sebagai cleaner. 7 tahun saya bekerja sebagai cleaner di universiti saya. Tak payah nak malu, kita nak cerita. 3 tahun saya bekerja sebagai waiter sebab nak ambil duit ekstra setiap weekend untuk saya punya perbelanjaan sekolah menengah saya. Saya kerja. Saya nak kata, tak apa, biar saya jadi cleaner, biar saya jadi tukang cuci, biar kami jadi tukang cuci. Tak apa Datuk Seri, don't worry about it, biar kami yang lakukan kerja ini, biar kami yang buat kerja-kerja kotor ini. InsyaAllah, supaya apa? Supaya tidak lagi berlaku pengkhianatan dan di kalangan kartel-kartel yang masih berleluasa ini. Yang bermuka-muka, yang masih lagi cuba kononnya, kita mesti menyatukan, kita mesti bersatu dan sebagainya. Tetapi dalam hakikat sebenar, mereka masih lagi bersenggama dan bersekongkol dengan Azmin dan Zuraidah. Masih lagi menerima daripada Azmin dan Zuraidah dana-dana yang sebenarnya digunakan secara dalamnya untuk merosakkan parti kita. Akhir sekali saya sebut tentang Parti Bersatu. Parti Bersatu baru-baru ini bersatu mengatakan bahawa hari ini ramai ahli-ahli Parti Bersatu yang keluar. Langkawi kononnya dah tutup. Bersatu cawangan Langkawi dah tutup. Bersatu cawangan Kuala Langat pun dah mula declare keluar parti. Banyak tempat-tempat lain dah mula declare keluar parti. So bagaimana dengan keadaan Bersatu sekarang ini? Adakah mereka telah dibubarkan? Okey. Ini beberapa perkara yang kita harus jelas untuk makluman kepada kawan-kawan dan rakan-rakan di luar sana. Saya rasa perlembagaan Bersatu dan perlembagaan Parti Keadilan Rakyat tak jauh beza. Setelah pemilihan parti dilaksanakan dan dibuat, apabila satu-satu cawangan itu ataupun satu-satu cabang itu telah dibubarkan oleh ahlinya, maka pihak majlis tertinggi ataupun majlis pimpinan pusat boleh mengambil alih cawangan atau cabang tersebut dan bolehlah melantik penyelaras untuk menjadi orang di kawasan cawangan atau cabang tersebut. So sebenarnya Parti Bersatu tidak bubar. Parti Keadilan Rakyat tidak bubar. Bila kartel keluar daripada parti, ada beberapa cabang atau cawangan di kawasan di Sarawak umpamanya, di Semenanjung dan sebagainya, yang mana ahlinya telah keluar parti dan mereka dikatakan telah membubarkan cawangan atau cabang tersebut. Biasanya dalam tempat lain dipanggil cawangan, dalam Parti Keadilan dipanggil cabang. Kita katakan bahawa dengan terkeluarnya geng-geng ini, dengan terkuburnya geng-geng ini, cabang atau cawangan tersebut tidak bubar. Kerana apa? Menurut perlembagaan, kalau sekiranya bubar kawasan tersebut, tidak ada AJK atau tidak ada jawatan kuasa di tempat atau cabang tersebut, maka Majlis Pimpinan Pusat bolehlah mengambil alih cabang atau kawasan tersebut, cawangan tersebut, dan bolehlah melantik penyelaras untuk kawasan atau cabang tersebut. Dan itu yang boleh dibuat oleh Bersatu dan boleh dibuat oleh Parti Keadilan Rakyat. Dan dah buat pun oleh Parti Keadilan Rakyat untuk setiap cawangan atau cabang di mana orang-orangnya telah keluar parti atau dan sebagainya. Dan bagi saya benda ini adalah suatu benda yang normal dalam mana-mana organisasi sekalipun, bagi cawangan atau cabang itu dibubarkan. Malah kalau kita tengok dekat Terengganu, kalau kita salah Terengganu atau kat Kelantan, ada satu cawangan tu di mana ramai ahli parti PAS telah keluar daripada parti kerana tidak percaya kepada pimpinan lagi. Maka itu tidak menjadikan PAS ataupun UMNO ataupun Barisan Nasional ataupun bukan Barisan Nasional, Parti Keadilan Rakyat ataupun Bersatu itu terbubar dengan sendirinya. So bagaimana dengan terbubar? Macam mana dengan pembubaran? Bagaimana boleh dikatakan dibubarkan? Dia berlaku contohnya apabila sepatutnya katakanlah Parti Keadilan Rakyat ada 222 cabang. So setiap 3 tahun mereka kena melakukan pemilihan parti. Dia kena buat pemilihan parti. Kalau tak boleh 3 tahun, maka tambah 18 bulan. 3 tahun capung 18 bulan. Bergantung kepada Presiden parti ataupun Majlis Pimpinan Tertinggi atau Majlis Pimpinan Pusat sama ada dia nak teruskan ataupun mereka nak buat the next 3 years. So 3 years bagi Parti Keadilan Rakyat adalah tahun hadapan Ogos. Itu 3 tahun dah. Kita pemilihan parti 2018 hari itu, 2019, 2020, 2021 Ogos, itu 3 tahun Parti Keadilan Rakyat. So dia kena buat pemilihan parti. Tapi kalau dia tak nak buat, dia kena bagi notis 18 bulan. 18 bulan, so dia kena buat dalam masa 18 bulan tersebut. So berkemungkinan sama ada tahun depan, tahun satu lagi ataupun tahun 2022 atau 2023 awal. So dia tengok macam mana pimpinan pusat ini menentukan. Bagi saya, kalau sekiranya kita nak bersihkan betul kartel-kartel ini daripada parti, kita kena buat pemilihan parti ini secepat mungkin, which is next year.
Dan kita kena buat secepat mungkin. Dengan itu baru kita boleh dapat bersihkan parti kita ni daripada kartel. Okey, saya balik kenapa saya sebut tadi. Kalau katakanlah daripada 222 cabang itu, dia buat pemilihan parti. Tetapi banyak cabang tidak ada penyelaras atau tidak berfungsi. Cabang-cabang itu tidak berfungsi atau tidak mengadakan pemilihan parti dan mereka membuat laporan kepada ROS. Maka sekiranya mereka membuat laporan kepada ROS kerana cabang itu tidak membuat pemilihan parti dan sebagainya, maka parti itu boleh dibubarkan. Sebab itu pemilihan parti ini sangat penting dan setiap cabang dan cawangan yang berdaftar itu mestilah mengadakan pemilihan parti. Sekiranya tidak mengadakan pemilihan parti, maka cabang atau cawangan itu dianggap tidak ada. Dan dia ada certain clause dia, kalau tidak ada, maka kalau dilaporkan kepada ROS sebagai tidak ada, maka parti itu boleh dibubarkan. Sekarang ini pemilihan parti bersatu sudah pun dilakukan, yang belum mereka adalah pimpinan majlis tertinggi, iaitu belum dilakukan. Sekarang pukul apa? Pukul 11.30, pukul 12 tutup ni. Yang itu belum dilakukan. Maka tak ada masalah sebenarnya bersatu ni dia tak collapse. Okay, dia tak collapse. Okey, habis cerita tentang bersatu. Last sekali kita bercerita tentang Mahathir Muhyiddin Yassin. Adakah beliau ura-ura hari ini ada mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin dijemput, ada diberi peluang untuk menjadi pengurus Presiden UMNO, untuk bergabung bersatu ini, bergabung dengan UMNO. Adakah ada kemungkinan tersebut? Number one, saya kata kemungkinan untuk UMNO hendak bergabung dengan bersatu adalah very unlikely to happen. Ini bergabung maksudnya bersatu, bubar, semua masuk UMNO. It's unlikely to happen. Bukanlah kata impossible to happen, tetapi unlikely to happen for so many reasons. Reason number one, kalau sekiranya geng-geng bersatu ini masuk ke dalam UMNO, itu saya kata dulu macam saya cakap dengan Mukris, bahawa geng-geng bersatu ni kebanyakan pimpinan, bukan orang bawahan yang pimpinan-pimpinan ni telah dianggap sebagai sampah oleh UMNO. Mereka ni adalah mereka yang dibuang daripada parti ataupun yang telah keluar daripada parti sehingga mereka mendatangkan keburukan kepada parti UMNO. Jadi apabila mereka telah dikeluarkan, tiba-tiba nak masuk balik, dia nak letak dalam posisi apa? Posisi pimpinan. Of course lah, mereka takkan diletak sebagai posisi kepimpinan kerana mereka dianggap telah khianat. Sama macam Parti Keadilan juga. Tiba-tiba Azmin nak masuk balik dalam Parti Keadilan, takkan kita nak letak dia jadi timbalan presiden? Betul tak? Jadi pihak kita on the grassroots, UMNO on the grassroots pasti takkan setuju. Itu yang pertama. Kedua, kalau bersatu masuk ke dalam UMNO, walaupun katakanlah Muhyiddin Yassin menjadi presiden UMNO, dia akan menjadi satu masalah kepada UMNO yang ada. Bukan saya kata mustahil, saya kata perbincangan itu ada. Tetapi dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini, kita kena faham bahawa on the grassroots mereka masih lagi terasa hati dengan Muhyiddin Yassin. Sebab itu saya kata, kalau sekiranya Muhyiddin bijak, dia kena letakkan Hishamuddin Tun Hussein On sebagai presiden dan jadi boneka dia. Itu barulah possible. Root itu possible. Pimpinan akan marah juga, betul. Bukan pimpinan, grassroots akan marah juga, betul. Grassroots akan marah, tetapi kemarahan mereka tidaklah macam mana marahnya kalau sekiranya Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Itu antara benda yang kita kena clear dan kita kena jelas dalam situasi yang ada sekarang ini. Yang itulah antara sebab dan akibat kenapa boleh katakan bahawa bersatu tidak akan mungkin bubar dan juga bergabung dengan UMNO. Tetapi kemungkinan yang ada adalah mereka akan menggunakan ploy dan taktik yang ada untuk take over UMNO dan akhirnya mengambil alih UMNO daripada segi kepimpinan dia, dan juga akhirnya menggunakan UMNO untuk memenangi PRU yang akan datang. Ada orang yang hantar WhatsApp kepada saya tentang pembahagian kerusi yang telah dipersetujui oleh UMNO, dipersetujui oleh Bersatu dan juga dipersetujui oleh PAS. Bagi saya WhatsApp itu betul mungkin ada perbincangan tetapi tidak tepat. Kerana perbincangan yang ada sekarang ini tu tidak ada apa-apa perbincangan yang final lagi. Belum ada apa-apa perbincangan yang final lagi. Bersatu kononnya diberi 25 kursi, Bersatu tak nak 25 kursi, dia nak 50 kursi. Dia nak kalau boleh bahawa equal dengan UMNO. UMNO pula tak nak. Dia kalau boleh dia nak 2/3 tu adalah UMNO yang pegang. Sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Dan kerusi mana yang mereka menang sebelum ini dengan UMNO dan dengan Bersatu yang lompat, mereka nak kekalkan kerusi tersebut. Jadi kalau mereka kekalkan kerusi tersebut, bagaimana pula dengan UMNO yang melompat sebelum ini seramai 11-12 orang. So, kalau mereka melompat adakah berapa orang? Berapa orang? 10-11 orang saya tak ingat berapa. So bagaimana pula dengan mereka yang dilantik jadi menteri dan timbalan menteri? Adakah mereka masih boleh bertanding ataupun mereka akan bertanding di tempat lain? Jadi itu persoalan-persoalan yang kita akan tanyakan, dan saya boleh katakan menariknya politik Malaysia ini apabila
situasi yang ada sekarang ini melihat, kita akan lihat bagaimana Muhyiddin akan cuba mencari-cari tempat untuk dia nak berpaut selepas ini. Dia sekarang ini counting days. Sebab itu saya kata pilihan raya ini, saya kata tak semestinya betul. Pilihan raya tidak akan berlaku dalam masa terdekat kalau Muhyiddin rasa bahawa dia ada kekuatan. Tidak berlaku dalam masa yang dekat. Yang nak pilihan raya berlaku dalam masa terdekat adalah UMNO. Dan kalau UMNO betul-betul nak pilihan raya berlaku dalam masa terdekat, declare keluar Perikatan Nasional. Declare. Bukan setakat kata kami keluar Perikatan Nasional, join Mufakat Nasional, tetapi kami bersama lagi, ahli-ahli parlimen kami masih lagi bersama dengan Perikatan Nasional. Itu bukan declare. Itu bangang nama dia. Kalau betul-betul nak bubarkan Perikatan Nasional, nak buat pilihan raya betul-betul, semua kena declare. Tapi nampak bahawa sebenarnya kita nampak bahawa kekuatan Zahid Hamidi sekarang tak ada. Apabila dia mengumumkan keluar daripada Mufakat Nasional, keluar daripada Perikatan Nasional, kita hanya bekerjasama dengan Mufakat Nasional. Even pimpinan MPs di dalam UMNO sendiri, tidak ada seorang pun membuat kenyataan menyokong. Kalau kita tengok zaman Mahathir dahulu, bila dia Mahathir cakap sesuatu, semua ahli-ahli parlimen yang lain semua memberi sokongan. Kita bersetuju dengan Mahathir, kita buat ni. Kalau bila Zahid Hamidi cakap, tak ada siapa buat statement kononnya menyatakan sokongan. Sebab itu kita tahu bahawa Zahid sudah tidak mempunyai kekuatan, dan kita tahu sebenarnya Hishamuddin dan juga geng yang suatu dengannya sudah mula dapat membeli ahli-ahli UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saya kata situasi yang kita ada sekarang ini, kita nak supaya kalau boleh dalam apa yang kita ada sekarang ini, kita gembleng tenaga kita gembleng kita punya tenaga kita, resources kita, apa saja yang kita ada untuk kita nak lawan dengan pengkhianat yang menghalang progres dalam negara kita. InsyaAllah bahawa apa yang saya bawakan ini, tugas saya adalah untuk menyedarkan rakyat Malaysia, dan saya buat live setiap malam. Tugas anda bantu saya setakat apa yang mampu, setakat apa yang boleh. Siapa yang nak buat donation boleh pergi ke website saya binanegara.org. Siapa yang nak beli meja, siapa yang nak beli jersey, siapa nak beli mask, saya dah buat iklan dalam saya punya website saya, dalam page saya. Boleh pergi binanegara.org. Kita tolong, kita bantu. Duit itu bukan untuk saya, tuan-tuan dan puan. Saya ada bisnes saya sendiri, saya ada perniagaan saya sendiri, saya ada wang saya sendiri, tapi duit itu kita nak salurkan untuk tujuan membantu menentang pengkhianat yang ada di Malaysia ini, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya pada malam ini. Kita berjumpa malam esok, insya-Allah. Kalau ada ke lapangan, kita jumpa lagi, dan kita rehat dulu. Yang penting macam saya kata, kita ulang bersama-sama, lawan, tetap lawan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.